Hai, nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Nordin dari kelas 5G. Saya akan menerangkan tentang pencemaran alam sekitar bagi subjek sains dan alam untuk pendidikan awal kanak-kanak dan kod subjek BCD 2343. Dan saya merupakan seorang pelajar di University College of Yayasan Pahang dan mengambil bidang pendidikan awal kanak-kanak dan berada di semester 5. Sebelum saya memberitahu dengan lebih lanjut apakah itu pencemaran, mari lihat video ini terlebih dahulu. Sebelum kita mulakan video kita, antara objektif yang ingin saya capai adalah yang pertama, dapat mengetahui maksud pencemaran dan jenis pencemaran. Yang kedua, dapat mengetahui kesan dan langkah menangani pencemaran alam sekitar. Definisi pencemaran. Pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia hingga haba, cahaya dan tenaga di alam sekitar yang mengakibatkan kesan dan memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia. Terdapat 7 jenis pencemaran iaitu air, haba, bunyi, cahaya, radioaktif, tanah dan udara. Pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai pencemaran atmosfera yang mengganggu komposisi semula jadi dan kimia di udara. Pencemaran udara berasal dari pelbagai sumber, contohnya seperti asap kenderaan, kebakaran hutan dan asap kilang. Antara kesan-kesan pencemaran udara ialah yang pertama, jerebu. Jerebu boleh mengurangkan jarak penglihatan dan boleh mengakibatkan batuk-batuk. Yang kedua adalah hujan asid. Hujan asid adalah penggabungan gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air hujan dan seterusnya menjadi asid sulfurik dan asid nitrik. Ketiga adalah pemanasan global. Kenaikan suhu bumi dan penipisan lapisan ozon juga menjadi punca kepada pemanasan global yang dapat dirasakan oleh seluruh dunia. Kenaikan suhu bumi adalah disebabkan oleh pembebasan gas-gas karbon dioksida yang terkumpul di udara. Gas karbon dioksida yang terlalu banyak telah menyebabkan haba di bumi terperangkap dan akhirnya suhu bumi meningkat. Kedua, pencemaran air. Pencemaran air melibatkan air yang tercemar sama ada bahan kimia atau bakteria yang merendahkan kualiti air. Antara punca-punca pencemaran air adalah peningkatan endapan dari hakisan tanah, hujan asid serta perputaran bahan organik dalam bekalan air. Kesan-kesan pencemaran air. Yang pertama, kuantiti air untuk diminum akan berkurangan. Kedua, kesan terhadap kesihatan manusia. Manusia juga boleh mendapat penyakit atau masalah kesihatan yang teruk jika meminum atau menggunakan air yang tercemar.
Selain itu, sampah sarap dan najis yang dibuang ke dalam air juga menggalakkan bakteria untuk terus membiak dan menjadi masalah kepada kehidupan di dalam air maupun kepada manusia sendiri. Ketiga adalah banjir. Banjir yang kerap berlaku disebabkan oleh tersumbatnya parit yang sepatutnya mengalirkan air ke laut ataupun sungai. Apabila sampah sarap menyumbatkan aliran air tersebut, banjir mudah berlaku dan menyebabkan persekitaran kotor apabila banjir tersebut berlaku. This is the story of how cholera changed my village. Tiny germs of cholera, too small to see, spread through Jerusalem. So small, yet so dangerous. Women carried cholera home in the water. Flies carried cholera on their feet. Unwashed hands. Spreading cholera into a river. I told them we needed to dig latrines far from the river, at least 20 meters away. This was important to keep our village clean. I found a mother preparing unsafe food. I told her, first, we must wash our hands with safe water. Then, after washing, we must Ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi apabila tanah menjadi penghalang kepada pertumbuhan semula jadi dan keseimbangan di muka bumi. Antara puncanya adalah tumpahan dan pembuangan sisa berbahaya dan kumbahan, penggunaan racun perosak dan penebangan hutan.
Kesan-kesan pencemaran tanah adalah yang pertama, penyebaran kuman dan penyakit. Salah satu kesan yang akan berlaku hasil daripada pencemaran tanah adalah penyebaran kuman dan penyakit. Haiwan-haiwan perosak seperti tikus, lipas dan lalat akan berkerumun di kawasan tanah yang tercemar, seterusnya menyebarkan kuman dan penyakit ke tempat lain. Kedua adalah hakisan tanah. Hakisan tanah merupakan suatu kejadian yang sering berlaku di seluruh negara. Antara aktiviti manusia yang dapat mengakibatkan hakisan tanah adalah penggondolan bukit dan pembalakan yang menyebabkan tiada akar tumbuhan yang dapat mencekam tanah daripada runtuh. Keempat, pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi merujuk kepada tahap kebisingan dan bunyi yang disebabkan oleh aktiviti manusia. Pencemaran bunyi selalunya terhasil dari kesesakan lalu lintas, lapangan terbang dan kilang. Kesan-kesan pencemaran bunyi yang pertama adalah kehilangan pendengaran. Apabila organ telinga menerima kesan daripada bunyi yang terlalu kuat, kemungkinan besar pendengar akan mengalami masalah pendengaran, terutama kanak-kanak yang mempunyai organ yang masih nipis dan lembut. Yang kedua, gangguan hidupan liar. Bunyi bising dapat memberi kesan buruk terhadap haiwan. Ianya boleh mengubah sensitiviti terhadap daya mengesan dan mengelak pemangsa. Kelima, pencemaran radioaktif. Pencemaran radioaktif berlaku akibat kemalangan loji, kuasa nuklear atau kebocoran dari pelepasan sisa nuklear. Antara kesan-kesan pencemaran radioaktif adalah yang pertama, memberi masalah kesihatan kepada manusia seperti kanser. Yang kedua, merosakkan tanah. Dan yang ketiga, pencemaran air serta udara kerana bahan radioaktif yang dilepaskan ke udara. Lokasi paling radioaktif di muka bumi. Pertama, Fukushima, Jepun. Gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011 adalah tragedi yang menghancurkan rumah-rumah dan kehidupan. Yang kedua, Chernobyl, Ukraina. Salah satu kecelakaan terburuk dan paling terkenal di dunia. Yang ketiga, di Mailusu, Kyrgyzstan, dianggap sebagai salah satu daripada 10 situs paling tercemar di bumi. Yang keempat, The Polygon di Kazakhstan, merupakan lokasi untuk pengujian senjata nuklear Uni Soviet. Yang kelima, Siberian Chemical Combine di Rusia. Siberia adalah rumah bagi fasiliti kimia yang terjadi selama lebih dari 4 dekad. Yang keenam, Sellafield, Inggeris, terletak di pantai barat Inggeris. Ketujuh, Mayak di Rusia, kompleks industri Mayak. Kelapan, pantai Somalia di Afrika. 9.
The Handphone Site di Amerika Syarikat merupakan bahagian integral dari projek bom atom. Keenam, pencemaran haba. Pencemaran haba ialah lebihan panas yang mewujudkan kesan yang tidak diingini dalam jangka masa yang panjang, disebabkan oleh loji kuasa, pembakaran terbuka dan penggunaan bahan bakar fosil. Kesan-kesan pencemaran haba ialah yang pertama, berlaku perubahan iklim, yang kedua, merosakkan habitat dan populasi hidupan. Bumi kita mempunyai kitaran haba semula jadi, tetapi peningkatan suhu yang tinggi boleh dianggap sebagai yang amat jarang berlaku. Pencemaran haba boleh disebabkan oleh loji kuasa, air zarah pencemaran dari pelepasan asap dan gas oleh kenderaan, serta penebangan hutan yang menyebabkan kesan rumah hijau. Apabila suhu mula meningkat, perubahan iklim dan cuaca menjadi tidak stabil yang akan menyebabkan pelbagai bencana alam serta merosakkan habitat dan populasi hidupan. Ketujuh, pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya ialah keterangan ke atas sesuatu kawasan yang keterlaluan dan biasanya terjadi di bandar-bandar besar, papan-papan iklan, acara sukan dan hiburan pada waktu malam. Kesan pencemaran cahaya ialah sukar untuk melihat langit dan bintang. Pencemaran cahaya mengakibatkan sukarnya untuk melihat langit dan bintang-bintang. Ia mengganggu kehidupan normal manusia dan hidupan lain. Ianya juga mengubah suasana malam yang sepatutnya sunyi dan gelap menjadi luar biasa. Langkah-langkah mengatasi pencemaran alam sekitar ialah yang pertama, mengurangkan penggunaan bahan kimia. Hal ini demikian kerana bahan kimia akan mendatangkan pencemaran kepada alam sekitar selain mendatangkan impak dalam jangka masa yang panjang. Kedua, undang-undang harus diperketatkan lagi oleh pihak berkuasa supaya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Ketiga, bahan-bahan buangan boleh diproseskan semula. Bahan-bahan buangan boleh diproses semula untuk digunakan sekali lagi dan kita boleh mengklasifikasikan bahan-bahan yang tidak diperlukan ke dalam tonton kitar semula yang telah disediakan. Dan yang terakhir ialah mengadakan kempen kepentingan alam sekitar untuk menyadarkan masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Kesimpulannya, masyarakat perlu tahu akan kepentingan kebersihan alam sekitar supaya alam sekitar sentiasa bersih dan terjaga. Yang kedua, kita mestilah menjaga bumi kita supaya bumi kita terpelihara untuk generasi yang akan datang.
Sebelum saya menamatkan video saya, mari kita lihat video Apa Kata Yaya terlebih dahulu. Apa Kata Yaya dibawakan khas oleh Quick Finance House. Ish, nyamuk ni. Tak habis-habis. Semalam je dah gigit aku 20 kali. Haiya, saya bukan kena gigit nyamuk saja. Semalam saya sakit perut nak muntah-muntah wah. Rasanya kawasan taman ni dah makin kotor lah. Ya, memang kotor rupanya. Lah, ada tempat air bertakung lagi. Apa kata kita gotong royong bersihkan kawasan ni? Okey. Bye-bye, kuasa 3. Wah, cantik juga taman kita ni. Yeay! Kawan-kawan, kita kena bergotong royong bersama jiran tetangga untuk membersihkan kawasan perumahan. Tempat yang kotor boleh membawa penyakit-penyakit yang tak diingini. Lepas tu, jangan lupa untuk mengekalkan kebersihan. Quick Finance